السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayahnya dapat lagi kita bertemu dalam kuliah live kita yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, yang mana kita sambung kuliah pada pagi yang mulia ini ialah berkaitan dengan kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kitab Al-Azkar ini ialah saya sambung daripada pengajian saya berkaitan dengan zikir pagi dan petang yang saya mengajar di Masjid Batu Dua, Masjid Al-Ghufran, dan insya-Allah kita sambung daripada pengajian tersebut berkaitan dengan zikir pagi dan petang, yang mana insya-Allah kuliah kita sesi kali ini ada satu ataupun dua zikir yang saya akan kongsikan berkaitan dengan zikir pagi dan petang yang dibawa oleh Imam An-Nawawi ataupun dimuat di dalam kitab beliau Al-Azkar. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Azkar, warwina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ما لقيت من أقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تدرك. ذكره مسلم متصلا بحديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها وهكذا. Maksudnya telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki dan dia berkata, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-bariha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak jumpa kalajengking yang menyengat aku pada malam tadi. Ataupun ma di sini para ulama menafsirkan ma at-ta'ajjubiyah, iaitu ma yang menunjukkan ta'ajjub, yakni betapa sakitnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalajengking yang menyengat aku pada malam tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar aduan daripada sahabat Nabi, iaitu seorang lelaki tadi, terhadap apa yang dia sebut, maka Nabi kata, ama law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Adapun seandainya engkau mengucapkan ketika waktu petang dengan ucapan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang bermaksud aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari keburukan ataupun kejahatan apa yang dia cipta, nescaya ia tidak akan membahayakanmu ataupun tidak memudaratkanmu. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan menggabungkan hadis Khawlah binti Hakim, ya, yang mana hadis Khawlah binti Hakim lafaz yang lebih kurang ataupun sama dengan hadis ini, iaitu Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazala ahadukum manzila falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq fa innahu la yadurruhu syai'un hatta yartahila minhu
Maksudnya, apabila seseorang di antara kamu singgah di suatu tempat, hendaklah dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yakni aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari segala kejahatan yang dia cipta. Sesungguhnya tiada sesuatu pun yang membahayakannya sehingga dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi ini hadis Khawlah binti Hakim digabungkan oleh Imam Muslim dengan hadis yang disebutkan pada awal tadi. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan lagi hadis yang lain dengan lafaz yang lebih kurang, yang mana beliau sebut waruwinahu fi kitab Ibn Sunni wa qala fihi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq thalathan lam yadurruhu syai'. Maksudnya, telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibn As-Sunni, dan beliau berkata dalam riwayat tersebut, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan yang dia cipta. Ada tambahan salasan, iaitu mengucap sebanyak 3 kali. Nescaya tidak ada sesuatu yang membahayakannya. Jadi muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada 3 lafaz hadis yang berbeza. Yang pertama, Nabi SAW ajarkan kepada kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq pada waktu petang. Yang kedua, Nabi ajarkan kepada kita bahawa apabila kita singgah mana-mana tempat, hendaklah kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka tak akan ada sesuatu yang membahayakan kita sehingga kita meninggalkan tempat tersebut. Adapun yang pertama tadi, fadilatnya ialah tidak akan ada sesuatu yang membahayakan kita pada malam tersebut. Kemudian dalam riwayat Ibn As-Sunni yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi ialah mengucapkannya sebanyak 3 kali, ya, tidak ada sesuatu yang membahayakan kita pada hari tersebut ataupun malam tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Tetapi hadis utama yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi ialah berkaitan dengan seorang lelaki yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang kesakitan yang disengat oleh kesakitan pada tubuhnya yang disebabkan sengatan oleh kalajengking pada malam tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terus bagi tahu kepada dia. Dia datang, dia mengadu, dia kata, "Ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-barihah." Wahai Rasulullah, malam tadi aku kena sengat dengan kalajengking. Ibn Allan rahimahullah berkata, perkataan ma dalam ucapan lelaki tersebut, ma laqitu, ada 2 maksud. Yang pertama, ma istifhamiyah. Yang pertama, ma istifhamiyah. Maksudnya apalah yang sengat aku pada malam tadi wahai Rasulullah. Maksudnya apa benda yang menyengat aku tak tahu. Ya, tetapi disebutkan di situ min aqrabin, iaitu daripada kalajengking, yakni binatang yang berbisa tu. Itu yang pertama, iaitu ma istifhamiyah. Yang kedua, kata Ibn Allan, para ulama mengatakan ialah ma at-ta'ajjub, yakni menunjukkan betapa sakitnya wahai Rasulullah kalajengking yang menyengat aku tu. Jadi sangat-sangat sakit. Maka bila Nabi SAW dengar keluhan ataupun aduan daripada lelaki tersebut, kata Ibn Allan, tak disebutkan, beliau tak jumpa siapakah nama lelaki tersebut. Maka Nabi SAW pun ajarkan kepadanya, ama law qulta hina amsayta, alangkah baiknya ataupun adapun jika engkau pada malam tadi engkau ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna, maka lam tadurruk, sengatan tersebut tak akan memberi mudarat ataupun tak akan menyakiti kamu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fadilatnya jelas Nabi SAW ajarkan kepada kita supaya kita bacakan lafaz zikir tersebut pada waktu petang ataupun hampir masuk waktu malam. Jika berlaku sesuatu mudarat, insya-Allah kita tidak akan terkena mudarat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalimah a'udzu bikalimatillah, ya, kalimah Allah, yakni a'udzu bikalimatillah yang kita terjemah tadi dengan kalimah-kalimah Allah, yakni aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah, maksudnya nama-nama Allah Ta'ala dan juga kitabnya. At-tammat, yang sempurna.
yakni maksudnya bebas dari pelbagai keburukan ataupun kekurangan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, yakni kitab Al-Minhaj, beliau menerangkan tentang qauluhu sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammat, qila ma'nahu al-kamilat allati la yadkhalu fiha naqsun wala aibun, wa qila an-nafi'atu syafiyah, wa qila al-muradu bil kalimati huna al-Quran, wallahu a'lam. Maksudnya, kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Ada yang berpendapat, yakni beberapa pendapat. Yang pertama, bahawa yang dimaksudkan dengan kalimah yang sempurna itu ialah tidak ada kekurangan dan keaiban padanya. Itu yang pertama, kalimah Allah yang sempurna. Tak ada kekurangan, tak ada keaiban padanya. Yang kedua, ialah kalimah yang sempurna yang memberikan manfaat. Yakni memberikan manfaat, memberi manfaat dan menyembuhkan. Yakni memberikan kesembuhan terhadap apa jua penyakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dimaksudkan dengan kalimah yang sempurna itu ialah Al-Quran itu sendiri. Maksudnya, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, yakni Al-Quran. Kata beliau, wallahu a'lam. Demikian juga Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan, walihadza istadalla al-Imam Ahmad ala anna al-Quran laisa bimakhluq باستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامة وقال إنما يستعاذ بالخالق لا بالمخلوق. Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, oleh sebab itulah Imam Ahmad berdalilkan dengan hadis ini bahawa Al-Quran itu bukan makhluk. Bahawa Al-Quran bukan makhluk. Sebab apa? Ada pandangan di sana, iaitu golongan Mu'tazilah dan juga yang seumpama dengan mereka, mendakwa bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk. Tetapi Imam Ahmad mempertahankan dan menegaskan bahawa Al-Quran bukan makhluk, ia adalah kalamullah. Dan inilah i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Maka Imam Ahmad berdalilkan dengan hadis ini. Beliau mengatakan kerana Nabi SAW beristi'adzah, yakni memohon perlindungan dengannya, dengan kalimah-kalimah tersebut, iaitu Al-Quran, kalimah yang sempurna. Kemudian beliau berkata, hujahnya, kerana yang layak memohon isti'azah kepadanya itu ataupun beristi'azah dengannya itu hanyalah Al-Khaliq, iaitu pencipta, bukan makhluk, bukan yang dicipta. Jadi jelas Al-Quran itu adalah kalamullah dan ia bukan makhluk. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan kalimatillahi tammat ataupun kalimah-kalimah Allah yang sempurna itu, Ibn Ruslan menyebut dalam kitab beliau Syarah Sunan Abi Daud, waqila ma'na tam ha'una annaha tanfa'ul muta'awwis biha wa tahfazuhu minal afati wa takfihi. Maksudnya, ada yang berpendapat maksud sempurna ialah yang mana kalimah tersebut memberi manfaat kepada sesiapa yang berlindung dengannya, menjaganya dan memberikan kecukupan kepadanya. Itu maksud kalimah at-tamah. Yang mana apabila seseorang itu berlindung dengan kalimah at-tamah, kalimah-kalimah sempurna tersebut, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menjaganya daripada segala keburukan dan memberikan kecukupan kepada orang yang berlindung dengan kalimah-kalimah tersebut. Jelas ya? Baik, jadi kita sangat-sangat perlu untuk membaca zikir ini pada waktu pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimah Nabi SAW menyebut min syarri ma khalaq, yang bermaksud dari segala keburukan ataupun kejahatan apa yang dia cipta. Maksudnya apa sahaja keburukan yang berlaku disebabkan makhluk-makhluk yang hidup di atas muka bumi ini. Sama ada makhluk di kalangan manusia, ya, seperti perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, ataupun perbuatan kezaliman-kezaliman yang lain seperti pukul, ya, memaki hamun, ya, mencerca, apa sahaja perbuatan-perbuatan yang buruk yang berlaku di kalangan manusia, menzalimi antara satu sama lain, ya, ataupun yang berlaku disebabkan makhluk yang lain, iaitu seperti binatang perosak tadi, ya, seperti kalajengking ataupun apa sahaja binatang-binatang buas ataupun binatang yang berbisa, dan keburukan yang berlaku disebabkan makhluk jin dan seumpamanya, juga kita minta perlindungan daripadanya. Ataupun keburukan-keburukan yang berlaku disebabkan musibah, ya, musibah seperti kebakaran, banjir,
ataupun yang sedang kita hadapi sekarang, iaitu wabak penyakit, ya, terutamanya wabak penyakit COVID-19 ini, maka semuanya itu akan termasuk min syarri ma khalaq, ya, daripada segala keburukan yang dicipta. Ya, maka bahkan kata para ulama, antaranya Syekh Abdul Razak Al-Badar, ia merangkumi keburukan dunia dan akhirat. Merangkumi keburukan dunia dan juga akhirat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka apabila seseorang itu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq pada waktu pagi dan petang, maka akan terselamat daripada segala keburukan yang disebutkan tadi. Kata Al-Qurtubi rahimahullah berkata, hadza qaulus sadiqul ladzi alimna sidqah dalilan wa tajribatan fa inni mundu sami'tu hadzal khabar amiltu alaihi wa lam yadurruni syai'un illa an taraktuhu faladaghatni aqrab bil mahdiyati laila fatafakkartu fi nafsi fa idza bi qad nasitu an ata'awwadha bi tilkal kalimatit tammah kama fil hadis. Kata Al-Qurtubi, beliau mengatakan, ya, dalam kitab beliau Al-Mufhim, ucapan ini, maksudnya kenyataan yang disebutkan sesiapa yang mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada segala keburukan yang dia cipta, menunjukkan apa? Kata Nabi, lam tadurruhu, tak ada sesuatu yang memberi mudarat padanya. Kata Al-Qurtubi, ini adalah kenyataan yang benar, keluar daripada ucapan orang yang benar, iaitu Nabi SAW yang dikenali, yang diketahui tentang kebenarannya. Dan ia adalah sebagai dalil, bahkan pengalaman yang nyata, kata beliau. Ya, sejak aku mendengar khabar ini, yakni hadis ini, aku beramal dengannya dan tidak ada sesuatu yang memberi mudarat kepadaku, sehinggalah aku meninggalkannya pada satu hari. Maka ada kala jengking yang menyengat aku pada waktu malam. Maka aku pun renung dalam diriku, apa sebab yang kena kena sengat dengan kala jengking yang begitu sakit ataupun berbisa sangat ni. Maka dia kata, aku renung dalam diri aku, ternyata aku terlupa membaca kalimah-kalimah tersebut ataupun membaca doa tersebut. Maka menyebabkan aku kena sengat dengan kala jengking dan sangat menyakitkan. Jadi itu yang disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mufhim. Ya, dalam kitab beliau Al-Mufhim. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, kata Syekh Abdul Razak Al-Badar dalam kitab beliau Fiqhul Adiyati wal Azkar, beliau mengatakan, i'lam annal adawiyatul ilahiyah tanfa'u minad da'i ba'da husulihi. Ketahuilah wahai muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahawa ubat ataupun rawatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk zikir seperti ini, yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, memberi manfaat, ya, memberi manfaat terhadap diri seseorang daripada penyakit setelah penyakit itu tertimpa ke atasnya. Ba'da husulihi, maksudnya setelah dia terkena sesuatu penyakit tersebut, rawatan ataupun ubat yang diajarkan oleh Nabi SAW secara khusus ini akan memberi manfaat. Bahkan kata beliau, wa tamna'u min wuqu'ihi, bahkan boleh jadi ubat tersebut ataupun rawatan tersebut menghalang daripada penyakit-penyakit itu tertimpa ataupun terkena kepada dirinya. Ya, kata beliau, wa in waqa'a lam yadurruhu wuqu'an mudirran. Maksudnya, kalau penyakit itu terkena sekalipun, maka tidak memberi mudarat kepada orang yang membacanya dengan mudarat yang sangat-sangat bahaya itu. Jadi tak memberi mudarat. Maksudnya, bila kita baca zikir ini, ya, bila kita baca zikir ini pada waktu pagi dan petang, insya-Allah kita akan terselamat, terpelihara daripada segala keburukan. Tapi kalau ditimpa juga keburukan ataupun penyakit tersebut, maka kita akan tidak berbahaya ataupun tidak memberi mudarat kepada tubuh badan kita. Dan kalau penyakit itu memang ada pada diri kita, dia akan menyembuhkan. Itu maksud yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar. Bi khilafil adawiyyatit tabi'iyyah, berbeza dengan ubat-ubat yang ada, ya, ubat-ubat farmasi dan seumpamanya ni, kata beliau, fa innama tanfa'u ba'da husulid da', dia boleh memberi manfaat setelah penyakit itu terkena. Ya, faminan, kata beliau, maksudnya ubat-ubat tersebut memberi manfaat
apabila setelah penyakit itu terkena, macam mana contohnya? Dia orang apabila dia cek, dia kata dia demam, barulah dia makan Panadol macam tu. Ya, dia tak duduk saja-saja pergi makan. Kalau duduk saja-saja pergi makan boleh memberi bahaya pada dia balik. Itu maksud yang dinyatakan tu. Tetapi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita baca ketika sihat ke, ketika tak sihat ke, kita boleh baca belakang. Dan kalau kita tak sihat, kita baca, insya-Allah boleh menyihatkan. Dan kalau kita tengah sihat, kita baca, insya-Allah kita terpelihara daripada penyakit yang akan melanda. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi saya seru kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, maka sama-sama kita berusaha untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu zikir pada waktu pagi dan petang. Antara salah satu lafaz yang kita ambil pada pagi ini ialah boleh sama-sama kita ikuti bacaan a'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh baca sekali, dua kali ataupun tiga kali, kerana riwayat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi ada dua. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu baca pada waktu petang, tidak dihadkan dengan jumlah yang tertentu. Adapun riwayat yang kedua yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi berdasarkan riwayat Ibn Sunni dalam kitab beliau Amalul Yawmi wal Lailah, ialah dengan sebanyak 3 kali, yakni pada waktu pagi dan petang. Boleh juga kita amalkan, jadi ada dua keadaan. Kita amal pada waktu pagi dan petang, dan ketika kita singgah pada satu tempat, kita singgah di mana-mana tempat, baca zikir ini, iaitu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, seperti mana yang dinyatakan hadis daripada Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Nabi SAW menyebut, sesiapa apabila salah seorang di antara kamu singgah mana-mana tempat, maka hendaklah dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, maka aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada segala keburukan yang dia cipta. Kata Nabi, lam tadurruhu syai', yakni tidak akan ada sesuatu yang membahaya ataupun memudaratkannya sehinggalah dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi itu amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, iaitu dengan membaca zikir itu, sama ada pada waktu pagi dan petang ataupun ketika kita singgah mana-mana tempat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu zikir yang pertama pada pagi ini. Seterusnya Imam An-Nawawi menyebut lagi dalam kitab beliau, warwina bil isnadis sahih fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu. Qala qul Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Qala qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta madja'ak. Qala At-Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Maksudnya, kata Imam An-Nawawi, telah diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang sahih di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku beberapa kalimah, yakni doa. Ajarkanlah kepada aku doa ataupun zikir yang akan aku ucapkan bila berada di waktu pagi dan petang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ucapkanlah Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Yang bermaksud, ya Allah, wahai pencipta langit dan bumi, wahai yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Tuhan segala sesuatu dan menguasainya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Engkau. Aku berlindung denganmu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan serta gangguannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, engkau ucapkanlah doa tersebut bila engkau berada pada waktu pagi
waktu petang, dan bila engkau hendak istirahat di tempat tidurmu. Yakni apabila engkau nak baring di tempat tidurmu. Kata Imam An-Nawawi, Imam At-Tirmizi berkata status hadis ini adalah hasan sahih. Kemudian Imam An-Nawawi sebut lagi dalam riwayat lain, kata beliau, telah diriwayatkan kepada kami seumpama dengannya juga, iaitu dalam kitab Sunan Abu Daud daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qalu ya Rasulullah, haddithna bi kalimatin naquluha idza asbahna wa amsayna wattaja'na. Fadzakarahu wa zada fihi ba'da qawlihi wa syirkihi wa an naqtarifa su'an ala anfusina aw najurruhu ila muslim. Maksudnya bahawa mereka para sahabat pernah berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada kami suatu kalimah ataupun doa yang kami boleh ucapkan bila kami berada pada waktu pagi dan petang dan apabila kami hendak tidur. Maka Abu Malik radhiyallahu anhu pun menyebutkan hadis tersebut, yakni dengan Allahumma fatiras samawati wal ard tadi, sehingga sampai kepada ucapan wasyirki, iaitu godaan syaitan ataupun gangguan syaitan tadi ni, kemudian ditambah dengan kalimah lafaz wa an naqtarifa su'an ala anfusina au najurruhu ila muslim, dan aku berlindung denganmu agar kami tidak menimpakan sesuatu keburukan kepada diri kami sendiri atau kami timpakan keburukan tersebut kepada seorang muslim yang lain. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, lafaz zikir ini adalah doa yang sangat-sangat agung, digalakkan ke atas setiap muslim agar membaca doa ini pada setiap waktu pagi dan petang serta ketika kita hendak tidur. Ya. Maka bacaan yang tepat yang kita boleh gabungkan antara riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, iaitu dan terdapat juga dalam kitab Hisnul Muslim saya dapati, iaitu dengan ucapan a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa su'an ala nafsi au ajurruhu ila muslim, iaitu selepas kita menyebut Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah kemudian ditambah dengan wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim, ataupun kita sebut tadi a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih tadi, iaitu kita ucap Allahumma fatiras samawati wal ard, ya, Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurruhu ila muslim. Iaitu kita gabungkan antara dua riwayat, maka cara bacaannya seperti itu. Dan insya-Allah kita akan sambung pada waktu petang pula berkaitan dengan huraian zikir ini secara teliti ataupun secara terperinci tentang maknanya dan tentang fadilatnya, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu. Cuma pagi ni saya nak kongsikan iaitu zikir yang pertama tadi, iaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Adapun zikir yang kedua kita ambil pada waktu sesi petang pula, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kuliah kita berkaitan dengan kitab Al-Azkar, iaitu sesi kedua pada petang yang mulia ini. InsyaAllah kita sambung pengajian kita berkaitan dengan kitab Al-Azkar karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, berkaitan dengan zikir pagi dan petang, yang mana pada waktu pagi tadi kita kongsikan dengan satu lafaz, iaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seperti mana yang kita sebutkan, boleh baca pada waktu pagi dan petang, dan boleh juga kita baca ketika kita singgah mana-mana tempat.
Dan insya-Allah pada petang ni kita sambung dengan zikir yang seterusnya yang saya sebutkan pada hujung kuliah pagi tadi, ialah kita hurai secara terperinci lafaz zikir Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa su'an ala nafsi au ajurruhu ila muslim. Ya, yang bermaksud, ya Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, Tuhan segala sesuatu yang memiliki dan memilikinya. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan, yakni Tuhan yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku berlindung denganmu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan juga gangguannya. Wa an aqtarifa nafsi su'an, dan aku berlindung denganmu supaya tidak terjerumus ataupun tidak tertimpa ke atas diriku sesuatu keburukan ataupun ditimpakan ke atas seorang muslim yang lain disebabkan aku. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, zikir yang mulia ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sangat-sangat agung, yang mana kita sebagai seorang muslim sentiasa membacanya pada waktu pagi dan petang dan ketika kita hendak tidur. Dan doa ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mengandungi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berteduh di bawah pemeliharaannya dan berpegang teguh padanya agar kita selamat dari segala keburukan, sama ada dari sumber keburukan itu sendiri dan daripada permulaannya ataupun kesan dan natijah yang buruk yang terhasil daripada keburukan tersebut. Maka dalam doa ini Nabi SAW memulakan dengan bertawassul dengan sifat-sifat yang maha agung lagi maha tinggi, iaitu dengan menyebut beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha mulia, yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu antaranya Nabi SAW menyebut Fatirus samawati wal ard. Ya, Allahumma fatirus samawati wal ard, yakni yang menciptakan langit dan bumi, yakni mewujudkannya dan mereka bentuknya tanpa ada contoh sebelumnya. Itu maksud kalimat al-fatir, ya, fatirus samawati wal ard ay khaliquha, iaitu yang menciptanya tanpa ada contoh sebelumnya. Yang kedua, Nabi SAW menyebut antara sifat Allah Azza wa Jalla alimul ghaibi wasyahadah, maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yakni tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripadanya. Dia maha mengetahui segala sesuatu dan maha mengetahui apa yang tersembunyi daripada hamba-hambanya atau yang ternyata bagi mereka. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada rahsia bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi atas segala sesuatu. Rabb kulli syai'in wa malikah. Yang ketiga, Nabi SAW bertawassul dengan sifat Allah, iaitu Rabb kulli syai'in wa malikah, ataupun kita baca Rabb kulli syai'in wa malikah, Tuhan segala sesuatu dan juga pemiliknya, ai wa malikuhu. Maka segala sesuatu berada di bawah penguasaan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang memiliki segalanya. Dialah Tuhan semesta alam. Semua makhluk adalah miliknya. Semua makhluk di bawah pentadbirannya. Kemudian setelah itu barulah Nabi SAW mengiklankan ataupun mengiktiraf ataupun menunjukkan, ya, mengikrarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengisytiharkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa dialah Tuhan yang layak disembah dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Dia, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Engkau. Jadi semua ucapan yang dimulakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda memulakan berdoa adalah sebagai tanda menunjukkan, ya, menunjukkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa sebagai seorang hamba itu sangat fakir, yakni sangat memerlukan kepada Tuhannya, dengan pengiktirafan tentang keagungan, kebesaran dan kesempurnaan sifat-sifat Allah yang mulia tadi. Kemudian baginda mulakan panjat
hajatnya ataupun panjatkan ataupun mohon hajatnya, iaitu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari segala keburukan dan kejahatan, iaitu dengan ucapan a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa su'an ala nafsi au ajurruhu ila muslim. Aku berlindung denganmu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan serta kesyirikannya, dan aku berlindung denganmu agar aku tidak menimpakan suatu keburukan kepada diriku sendiri ataupun aku timpakan keburukan itu kepada mana-mana seorang muslim. Jadi jika kita lihat pada lafaz yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam riwayat pertama ialah a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Tak ada wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Kedua riwayat barulah dibawakan riwayat Imam Abu Daud, iaitu wa an naqtarifa su'an ala anfusina aw najurruhu ila muslim, iaitu supaya kami tidak menimpakan keburukan ke atas diri kami sendiri ataupun mengheret keburukan itu menimpakan ke atas seorang muslim yang lain. Ini kerana Imam An-Nawawi rahimahullah menggabungkan dua riwayat, iaitu riwayat Imam Tirmizi dan juga riwayat Imam Abu Daud. Dan doa ini terdapat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan antara sumber-sumber keburukan dan punca terjadinya keburukan tersebut dan natijah serta penghujung keburukan itu, yakni minta jauh daripada semua perkara itu. Sebab itu Ibn Qayyim rahimahullah berkata ketika menghuraikan hadis ini, beliau berkata fazakara ayyun nabiy sallallahu alaihi wasallam masdarai syarr wa huma an-nafsu wasyaitan wa dzakara mawridaihi wa nihayataihi wa huma auduhu 'ala an-nafsi aw 'ala akhihi al-muslim. Fajama'a al-hadis masadir asy-syarri wa mawaridahu fi awjazi lafzihi wa ahdarahu wa ajma'ahu wa abyanahu. Maksudnya, kata beliau Ibn Qayyim rahimahullah, Nabi SAW menyebutkan dua sumber keburukan, iaitu nafsu dan syaitan. Ini sumber utama yang berlaku keburukan di atas muka bumi ini, iaitu nafsu syahwat dan juga syaitan. Baginda menyebut, kata beliau, kata Ibn Qayyim, baginda menyebut dua hala tujuh keburukan tersebut, yang mana keburukan itu akan menimpa atas diri seseorang itu sendiri ataupun menimpa ke atas saudaranya. Maka hadis ini menghimpunkan sumber keburukan dan memberikan penjelasan kepada kita dengan lafaz yang singkat tetapi sangat padat. Itu yang dimaksudkan oleh Ibn Qayyim. Jadi hadis ini memberikan pengajaran kepada kita agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada empat keburukan. Empat keburukan. Yang pertama, keburukan nafsu. Yang pertama adalah keburukan nafsu. Keburukan nafsu ialah dengan melahirkan amalan ataupun perbuatan yang buruk seperti dosa, maksiat, bahkan pelbagai kezaliman, sama ada kezaliman atas diri sendiri ataupun kezaliman itu menimpa ke atas orang lain. Itu semua buruk, yang terlahir ataupun tercetus daripada nafsu yang jahat. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pelihara dan lindungi kita daripada keburukan nafsu tersebut. Yang kedua, keburukan ataupun kejahatan syaitan. Yani syaitan ni kita semua tahu dan kita semua yakin, bagi seorang yang beriman, mereka adalah musuh yang nyata terhadap manusia. Itu makruf. Dan syaitan ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sentiasa berusaha gigih dan dia tak pernah berputus asa untuk menghasut, untuk menggoda manusia supaya melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dengan cara dia membakar semangat untuk melakukan keburukan tersebut ataupun menghiasi kesalahan itu dengan kebenaran, menghiasi kebatilan itu dengan kebenaran, menghiasi perkara yang buruk itu baik dengan kelazatan-kelazatan hawa nafsu tadi ni. Jadi itulah perbuatan syaitan. Maka itu musuh. Jadi dia tak pernah putus asa. Maka kita ni sebagai seorang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita supaya kita jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sentiasa melakukan kebaikan, dan kalau terjerumus dalam perbuatan dosa bersegera untuk melakukan taubat dan seumpamanya. Jadi oleh sebab itu kita kena minta perlindungan kejahatan syaitan ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sebagai seorang yang beriman
Tak ada senjata yang lebih kuat, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada senjata yang lebih kuat untuk kita melawan syaitan, melainkan dengan kita bertawakal kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah senjata yang utama kita. Kemudian kalimah wasyirkihi, ya, seperti mana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Azkar, ialah dalam riwayat tersebut beliau mengatakan ada dua riwayat. Ya, dalam ucapan beliau, ya, beliau menyebut ada dua riwayat. Ya, iaitu kata beliau wa syirkihi ruwiya ala wajhain azharuhuma bi kasri shin ma iskanir ra min al isyraq ay ma yad'u ilaihi wa yuwaswisu bihi min al isyraq billahi ta'ala. Wathani syarakahu بفتح الشين والراء حبائله ومصايده واحدها شركة بفتح الشين والراء وآخره ها. yakni kata beliau ada dua riwayat tentang kalimah wasyirki. Maksudnya boleh baca dua. Sama ada boleh baca wasyirkihi ataupun wasyarakihi. Ya, wasyirkihi ataupun wasyarakihi. Yani a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi, dan boleh juga baca wa min syarri syaitani wa syarakah. Kata Imam An-Nawawi, huruf shin yang pertama huruf shin yang dikasrahkan dan huruf ra yang disukunkan, iaitu wa syirkih, berasal daripada, ya, bentuk masdarnya al-isyraq, yang bermaksud sesuatu yang diseru dan diajak oleh syaitan dan dihembuskan melalui godaannya berupa kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita melakukan syirik terhadap Allah, dan itulah kemuncak kejayaan syaitan, iaitu untuk manusia ini melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, riwayat yang kedua kata beliau ialah huruf shin dan ra difathahkan, iaitu wasyarakahu. Ya, wasyarakahu artinya jerat ataupun perangkap. Ya, bentuk tunggalnya ataupun mufradnya adalah syarakah. Ya, bentuk tunggalnya adalah syarakah. Jadi kedua-duanya itu adalah kejahatan syaitan. Yang pertama, kalau kita baca wasyirki, maksudnya ajakan, bisikan, godaan syaitan supaya kita terjebak dengan perbuatan syirik. Maka kita minta wa min syarri syaitani wasyirki. Ataupun yang kedua, jerat, perangkap syaitan ataupun iblis ni untuk memerangkap kita melakukan apa jua keburukan. Dan kemuncak keburukan adalah syirik. Maka kita minta wa min syarri syaitani wasyarakah. Ataupun wasyarakihi, ya, keburukan syaitan dan juga perangkap ataupun jerat-jeratnya. Jadi itu dua riwayat. Maka apa tadi? Keburukan nafsu, keburukan yang kedua adalah syaitan, dan keburukan yang ketiga yang Nabi SAW ajarkan kepada kita supaya kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla adalah yang mana menimpakan keburukan ke atas diri sendiri. Wa an aqtarifa su'an ala nafsi, ya, iaitu supaya aku tidak menimpakan keburukan itu ke atas diri sendiri. Ini adalah antara natijah dari keburukan yang kembali pada diri kita sendiri. Minta jauh, ya, minta jauh. Dan keburukan yang menimpa kepada diri sendiri adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan hatta keburukan yang kita lakukan kepada orang lain juga itu merupakan keburukan yang akan menimpa ke atas diri kita, kerana ia akan membawa balasan yang tidak baik kepada kita, sama ada di dunia maupun akhirat. Maka kita minta jauh supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada keburukan yang menimpa ke atas diri kita sendiri. Yang keempat adalah wa an naqtarifa ataupun wa an aqtarifa nafsi au ajurruhu ala muslim ataupun aku mengheret keburukan itu menimpa ke atas seorang muslim yang lain. yakni mengheret keburukan dan menimpakan atas muslim yang lain. Ini adalah antara natijah keburukan juga, iaitu menyebabkan keburukan tertimpa ke atas orang lain. Ini maksudnya kita minta perlindungan kepada Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 4 keburukan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terpelihara daripadanya. Maka betapa indahnya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua, lafaz dan bentuk doa untuk kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana lafaz ini menghimpunkan segala punca keburukan dengan lafaz yang singkat tapi maknanya menyeluruh dan sangat padat. Oleh itu kita sentiasa beramal dengannya. Ya, kita mesti sentiasa beramal dengannya pada waktu pagi dan petang. Baik.
Para ulama membincangkan Nabi SAW berdoa juga dengan lafaz ini, iaitu Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah alimal ghaibi wasyahadah la ilaha alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malika rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Kalimah a'udzu bika min syarri nafsi, para ulama bincang, aku berlindung kepadamu ataupun aku berlindung denganmu ya Allah dari keburukan jiwaku ataupun nafsuku. Kata para ulama, Nabi SAW, nafsu ataupun jiwa Nabi SAW, diri Nabi itu dah terpelihara daripada segala keburukan. Terpelihara, terjaga, dan Allah memberikan jaminan. Kenapa Nabi SAW baca lagi? Ya, kenapa Nabi SAW baca lagi doa tersebut? Kata sebahagian para ulama mengatakan, antara pendapat yang dikemukakan ialah kerana Nabi SAW mempunyai sifat tawaduk. Walaupun Nabi SAW telah dipelihara, telah dijamin daripada selamat daripada segala keburukan, baginda tetap membacanya sebagai bentuk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ibadah tambahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat yang mengatakan itu kerana tanda kesyukuran. Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah kurniakan, maka Nabi baca dalam erti kata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pandangan yang mengatakan ia adalah sebagai pengajaran ataupun contoh teladan supaya kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara nak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya terpelihara daripada keburukan-keburukan tersebut. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan dengan tawassul, ya, yang kita sebutkan tadi, iaitu Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, engkaulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui segala perkara yang ghaib dan perkara yang nyata. Semuanya itu adalah kalimah-kalimah yang Nabi SAW jadikan pendahuluan ataupun muqaddimah doa ataupun muqaddimah ketika nak berzikir. Maka itu antara adab, cara nak berdoa. Kemudian barulah dah sebut semua tu, antaranya Rabb kulli syai'in wa malikah. Kemudian Nabi SAW mengisytiharkan, mengiklankan tentang pengabdian baginda SAW kepada Allah Azza wa Jalla dengan ucapan asyhadu an la ilaha illa anta, sesungguhnya aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau ya Allah. Maka barulah Nabi SAW, oleh itu ya Allah, a'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu, aku berlindung denganmu daripada keburukan diriku sendiri, wa min syarri syaitani wa syirki, dan keburukan syaitan serta bisikan-bisikan yang mengajak kepada kesyirikan. Ataupun kita baca wa min syarri syaitani wa syarakih, iaitu daripada keburukan-keburukan syaitan yang memerangkap ataupun membisik, ya, menjeratkan aku supaya terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang engkau murkai. Jadi semua itu Nabi SAW ajarkan kepada kita. Walaupun Nabi telah terjamin dari segala keburukan, terpelihara dari segala kejahatan, tapi Nabi SAW baca, ajarkan. Dan lebih jelas itu apabila riwayat ini dinyatakan oleh Imam Muslim, ya, disebutkan oleh oleh Imam Abu Daud, oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, diriwayatkan bahawa diminta daripada Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq yang meminta kepada Nabi SAW agar ajarkan doa ini kepadanya. Iaitu Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, boleh tak ajarkan kepada kami satu doa yang boleh kami baca pada waktu pagi dan petang ketika nak tidur. Jadi di sini ada faedah bahawa doa ini kita boleh baca pada waktu pagi, boleh baca pada waktu petang, dan boleh baca ketika kita hendak tidur. Ya, ketika kita hendak tidur kita boleh baca. Memang kita masyhur dengan doa tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Ya, kita masyhur yang tu. Tapi di sini antara riwayat yang sahih juga Abu Bakar sebut jelas, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu. Ya, dalam riwayat lain wa idza, Nabi sebut wa idza akhadta madja'ak, dan apabila engkau mengambil tempat tidur. Ya, mengambil maksudnya nak tidurlah, nak baringlah. Maka baca 3 keadaan tu. Yang pertama, pagi kita boleh baca, petang kita boleh baca, dan ketika nak tidur pun boleh baca. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, maka
saya ajak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian untuk kita sama-sama beramal dengan doa ini, iaitu boleh ikuti bacaan supaya kita dapat baca dengan betul, dan juga kalau boleh hafal lagi bagus, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa su'an ala nafsi au ajurruhu ila muslim. Ya, itu lafaznya. Maka sama-sama kita usaha untuk kita beramal, kita hafal dan kita baca pada waktu pagi dan petang, dan juga ketika kita hendak masuk tempat tidur kita. Baik, seterusnya kita sambung sikit lagi, satu lagi doa insya-Allah pada petang yang mulia ini, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah berkata lagi, telah diriwayatkan kepada kami sebuah hadis dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulla yawmin wa masa'in kulla lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim thalatha marrat lam yadurruhu syai'un." Maksudnya, tidaklah seseorang hamba mengucapkan doa berikut, iaitu pada waktu pagi setiap hari dan pada waktu petang setiap malam, iaitu ucapan doa bismillah allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, sebanyak 3 kali, yang bermaksud dengan nama Allah, yakni dengan menyebut namanya tiada suatu pun di bumi mahupun di langit dapat menimpakan bahaya ataupun memberikan mudarat, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa tadi diucapkan sebanyak 3 kali. Kata Nabi SAW, nescaya tiada suatu pun yang dapat membahayakannya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Imam At-Tirmizi menyatakan bahawa status hadis ini hasan sahih, dan hadis ini berdasarkan lafaz Imam At-Tirmizi. Adapun menurut lafaz Imam Abu Daud, fadilatnya lain, iaitu fadilatnya Nabi sebut sesiapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim pada waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali. Ya, kata Nabi, lam tusibhu faja'atu bala'in, nescaya tidak akan ditimpa bencana secara mengejut. Yang ni tak ada musibah yang menimpa dia secara mengejut. Yang ni terpelihara daripada musibah tersebut. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Doa yang agung ini ataupun yang sangat-sangat mulia ini ialah sangat-sangat perlu untuk kita melazimi ataupun merutinkan diri untuk kita membacanya pada waktu pagi dan petang, supaya kita terpelihara dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada mana-mana mudarat ataupun terutamanya musibah-musibah yang menimpa kita secara mengejut. Sebab itu kata Imam Al-Qurtubi yang dinakalkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, ya, beliau katakan, hadza khabarun sahihun wa qaulun sadiqun alimnahu dalilahu wa tajribatan fa inni munzu sami'tuhu amiltu bihi falam yadurruni syai' ila an taraktuhu. Kata Syekh Abdul Razak, seperti mana yang saya sebutkan dalam kitab Al-Mufhim tadi ni, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa hadis ini ataupun khabar ini khabar yang sahih, yang mana kita tahu dia keluar daripada mulut Nabi SAW yang benar, yang mengucapkan perkataan-perkataan yang benar, dan ini juga sebagai dalil dan juga pengalaman bahawa kata beliau, sejak aku dengar khabar ini aku amalkan dengan zikir ini. Bila aku beramal dengan zikir ini, tak ada satu mudarat ataupun bahaya yang menimpa aku, sehinggalah pada satu hari aku tertinggal ataupun terlupa melakukannya ataupun membacanya, maka ada sesuatu musibah yang menimpanya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, dalam Sunan At-Tirmizi, ya, daripada Aban ibn Uthman rahimahullah, diriwayatkan daripada Uthman ibn Affan bahawa kata beliau, kata Uthman, annahu qad asabahu tarfa falik wa huwa shalalun yusibu ahad shaqqail jism faja'ala rajulun minhum yanzuru ilaihi faqala lahu aban ma tanzur ama innal hadith kama haddathtuka walakin lam aqulhu yawma idzin liyumdi Allahu ala qadri. Maka kata Syekh Abdul Razak,
hadis ini ataupun doa ini jika boleh dibaca sebanyak 3 kali setiap pagi dan petang. 3 kali setiap pagi dan petang, kerana ia adalah petunjuk dan hidayah daripada Nabi SAW. Minta maaf, hadis tadi tidak ada kaitan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi berkaitan dengan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi apa yang penting bagi kita adalah untuk kita merutinkan ataupun beramal dengan hadis Nabi SAW, iaitu berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Adalah lafaz yang pertama kita sebutkan, Allahumma fatiras samawati wal ard, itu sampai habis, wa an aqtarifa nafsi wa an aqtarifa su'an aw nafsi aw ajruhu ila muslim, sehingga akhirnya itu. Maka itu yang lafaz yang pertama pada petang ni. Dan yang kedua adalah lafaz Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dan saya rasa semua lafaz doa ini dihafal dan dibaca dah, diamalkan oleh orang-orang Islam kita, ya, di kalangan muslimin dan muslimat, yang kerana zikir ini sangat masyhur dan semua ketahui tentang lafaz ini. Cuma fadilatnya kita sebut dah, ada 2 fadilat yang disebutkan oleh Nabi berkaitan dengan riwayat yang berbeza, iaitu yang pertama, tidak ada sesuatu yang memberikan mudarat, ya, pada ketika dia sebut ataupun apabila dia sebutkan doa tersebut. Yang kedua, fadilat yang kedua, tak ditimpakan musibah secara tiba-tiba ataupun secara mengejut. Maka fadilat itu sangat-sangat besarlah bagi kita. Jadi apatah lagi dalam keadaan kita ni, ya, berhadapan dengan pelbagai cabaran, ya, akhir zaman ni, berhadapan dengan pelbagai ujian, berbagai musibah yang menimpa kita, maka sangat-sangatlah perlu untuk kita beramal dengan zikir ni, ya. Dan itu adalah amalan rutin yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, ya. Nabi sebut dengan jelas, ya, tidaklah seseorang hamba yang membaca zikir ini pada waktu pagi setiap hari dan juga pada waktu petang setiap malam, ya, dengan ucapan apa? Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali, pagi 3 kali, petang 3 kali, ataupun waktu malam 3 kali, insya-Allah terpeliharalah daripada segala mudarat dan terpeliharalah daripada musibah yang datang secara tiba-tiba ataupun secara mengejut. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, hari ini kita belajar, ya, 3 zikir. 3 zikir. Yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, daripada pagi, ya. Kemudian Allahumma fatiras samawati wal ard, ya, sampai ke lafaz wa an aqtarifa su'an ala nafsi au ajruhu ila muslim. Itu lafaz zikir yang kedua. Kemudian lafaz zikir yang ketiga ialah Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Semua zikir ini memberikan fadilat ataupun kebaikan kepada kita, ialah terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak diingini dalam kehidupan kita seharian. Semua zikir ni yang kita sebutkan ini, semua zikir ini memberikan perlindungan kepada kita. Bahkan para ulama menyebutkan antara kelebihan zikir pagi dan petang adalah sebagai perisai, ya, sebagai perisai untuk melindungi diri kita daripada segala kejahatan. Jadi perisai itu kalau kita makin tebal, makin kukuh, maka makin selamatlah orang yang memakai perisai tersebut. Bahkan orang yang ingin memberi mudarat orang yang pakai perisai tersebut, boleh jadi mudarat itu kembali kepada diri dia sendiri, ya, kerana perisai yang kita pakai itu kukuh. Maka paling utama adalah perisai, iaitu kita pakai kerana sebab apa? Kita nak melindungi diri kita, dan kuasa yang paling hebat yang melindungi kita tak ada senjata lain seperti mana kita sebutkan, iaitu hanya dengan pertolongan dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla lah dalam kehidupan kita. Sebagai seorang Muslim, kita sangat bersyukur kerana kita ada tempat bergantung yang begitu kukuh, iaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan membahayakan diri kita dan juga orang lain. Jadi muslimin muslimat rahimahullah, saya rasa setakat itu dulu pada petang yang mulia ini. InsyaAllah kita ada masa, kita sambung lagi, zikir yang seterusnya yang disebutkan banyak lafaz di dalam kitab Al-Azkar ini, dan insya-Allah kita ada peluang kita sambung pada kemudian hari. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.